Fa'in aba, Nabi kata sekiranya dia enggan, dia tetap lalu sedangkan kita dah tahan, falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Nabi kata bunuhlah dia, dia itu adalah syaitan. Apa maksud bunuh dia? Lepas daripada solat, bagi tahulah kepada dia hukum yang Nabi tak bagi kita lalu depan orang solat. Benda remeh-temeh tapi mungkin kita tak pernah dengar benda ni. Ni adalah dalil daripada hadis Nabi SAW. Tak kira kita tengah rukuk ke, ada orang lalu kita pun tahan. Tak kira lah ketika mana kita duduk tahiyat ke, tengah baca tahiyat ada orang lalu kita, maka kita tahan. Saya pernah mengajak adik ni di Kedah. Lepas daripada sebulan mengajak, seorang pakcik kata, "Ustaz, betul ke bila orang lalu depan kita, kita kena tahan bila dia lalu depan kita?" Saya kata, "Betul, bukan saya sebut, Nabi sebut." Dia kata, "Bulan lepas saya mengaji dengan Ustaz adik ni. Kebetulan saya tengah solat, ada satu budak lalu, budak remaja, jadi saya mengaji hadis ni, maka dia lalu depan saya pun tahan dia. Dia pun terus pegang tangan saya, Waalaikumsalam. Lepas tu saya kata, "Pakcik bapa, saya pun terkejut Ustaz." Saya pun jawab salam dia sekali lagi. Logik juga lah dia kata tu kan. Tengah solat dia pergi tahan. Logik juga lah. Nampak tak? Jadi ini adalah sunnah baginda Nabi SAW, apa yang kita namakan sutra ataupun pendinding. Baik, kalau di tempat yang izdiham, apa maksud izdiham? Tempat yang sesak orang, terlampau ramai. Contohnya kita berada di Madinah ke, kita berada di Mekah ke, lepas daripada kita tawaf 7 kali, kita Allahu Akbar, kita nak solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dan ketika tu orang lain tengah tawaf dan sebagainya, maka ketika tu kita tak perlu tahan mereka. Torehkan solat dengan sempurna, selesai, toreh kita sedia untuk bersa'i. Tak payah kita seorang lalu kita tahan. Jawab dia tak habis solat 2 rakaat. Ni apa yang kita namakan sutra ataupun pendinding. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak solat berjamaah ke, solat bersendirian ke, fardu ke, sunat ke, kalau boleh depan kita ada pendinding atau ada tiang. Kalau tak ada pun kita solat dalam keadaan pastikan solat tu, kawasan tu bukan di laluan kawasan orang ramai, kawasan orang lalu lalang dan sebagainya. Tu yang dinamakan sutra. Saya sebentar lalu, nanti kita buka soal jawab, takut tak sempat. Yang kedua, persediaan sebelum daripada kita nak solat, apa yang dinamakan istiqbalul Kaabah, apa yang kita namakan menghadap ke kiblat. Semua para nabi, bila mereka solat, mereka menghadap ke Palestin. Termasuklah Nabi sendiri, bila Nabi pulang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dan para sahabat mereka solat menghadap ke Palestin lebih kurang 15 ke 16 bulan. Kemudian baru turun ayat Al-Quran minta kita menghadap ke Kaabah, ke Mekah, dan hukum itu sampailah hari kiamat. Jadi orang yang nak solat fardu atau solat sunat mesti menghadap ke Kaabah tanpa ada sebarang alasan. Siapa-siapa yang solat tanpa sebarang alasan, tiba-tiba dia tidak menghadap ke Kaabah, solat dia tidak sah sama sekali. Solat dia tidak sah sama sekali. Dia sengaja solat tak menghadap ke arah Kaabah, solat dia tidak sah, kecuali beberapa orang yang Islam bagi kelonggaran. Beberapa golongan yang Islam bagi kelonggaran. Contoh kita tuan-tuan sekalian, contoh kita solat di atas kenderaan, kita solat di atas kapal terbang. Saya dah bagi tahu dah kepada semua macam mana cara kita nak berwuduk di atas kapal terbang. Adakah kita perlu solat hormat waktu atas kapal terbang? Perlu tak kita solat hormat waktu? Siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, bukan kata hadis nak sebut solat hormat waktu, bab pun tak ada dalam kitab. Saya sendiri, masa saya pulang daripada Pakistan sebelum ke Yaman, saya sendiri antara orang yang bagi kursus haji di Pulau Pinang. Dan kita ajak kepada jemaah haji, bila mereka nak bermusafir ke Madinah, ke Mekah, maka solatlah waktu yang diajak oleh Nabi. Jangan solat hormat waktu.
Kerana Nabi tak pernah ajak benda tersebut. Lepas kita sebut, pegawai daripada tabung haji panggil, bagi tahu ustaz, dia kata ustaz ni bercanggah dengan silibus. Saya kata bercanggah dengan silibus ke dengan Al-Quran dengan hadis? Tak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, tapi bercanggah dengan silibus kerajaan sahaja. Jadi kita lebih memilih ikut Al-Quran dan hadis Nabi, dan kita tinggal kerjaya ni. Sebab ni bukan punca kita cari makan. Sahabat dalam hadis diceritakan, hadis Tirmizi, sahabat Nabi SAW, satu hari Nabi solat berjamaah solat subhi, solat subuh. Lepas daripada Nabi solat, tengok-tengok. Baik tuan-tuan sekalian, lepas daripada baca Fatihah dan sebagainya, ada satu kes lagi sebelum daripada kita nak sebut bab rukuk. Dia panggil al-fathu 'ala al-imam. Wa sanna sallallahu alaihi wasallam al-fathu 'ala al-imam idza rubisat 'alaihi al-qira'ah. Faqad shalla salatan faqara'a fiha farubisa 'alaihi falamma insarafa qala li Ubay as-salaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka an taftah 'alayya. Nabi pernah solat satu hari, tiba-tiba Nabi solat, Nabi lupa bacaan Nabi. Nabi insan, betul tak tuan-tuan? Nabi manusia, fitrah manusia tu ada kepada Nabi. Nabi terlupa. Lepas solat, Nabi tengok seorang sahabat nama Ubay solat di belakang Nabi. Nabi tanya, ya Ubay, as-salaita ma'ana? Ubay, tadi solat dengan kami ke? Ubay kata, betul wahai Rasulullah. Nabi kata, fama manaka an taftah alayya? Sebab apa tak tegur aku tadi? Tak sambung bacaan aku tadi? Ini berlaku kepada Nabi, dan hikmah dia cukup besar. Hikmah dia, Nabi ajak kita cara kita nak tegur imam macam mana. Kalau imam tu tersilap bacaan dan sebagainya, ataupun dia terlupa, ataupun dia langkau. Tahu tak langkau? Tahu langkau? Skip. Ha? Skip, dia skip. Dia langkau and skip. Dia kan, nampak kan, tak payah sebut dah, saya pun tak tahu nak sebut dah. Okey, Nabi ajak kita macam mana? Nabi ajak kita, tuan-tuan sekalian, Nabi ajak kita, bila contohnya imam tersebut baca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, tiba-tiba dia terlupa, ataupun dia ni terlupa, dia gagah juga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tu imam ni sini dia bercalak, tuan-tuan. Kau nak sini bercalak? Yazakka. Okeylah dia bercalak, kita sini kosong. Kosong tu, nampak tak? Dia bercalak tu still okey lagi lah. Okey, Nabi ajak kita nak tegur macam mana? Sama ada Nabi ajak kita tegur, tuan-tuan sekalian, sama ada kita boleh terus sambung ayat lepas daripada tu, ataupun yang kedua, kerana imam tu baru mula baca surah tersebut, tuan-tuan boleh mula balik. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian dia pun ingat, dia terus sambung. Ini cara teguran yang diajak oleh Nabi kepada kita semua. Sama ada kita boleh baca lepas daripada ayat tu, ataupun kalau dia baru mula baca, kita boleh mula balik baca ayat tu semula, atau kita boleh baca satu ayat sebelum daripada tu. Tu imam bila ada orang tegur, dia diam, dengar dulu makmum tegur, kemudian dia teruskan bacaan dia. Teruskan bacaan. Tapi kalau dia tak mampu nak sambung, dia duk yazakka lagi, sini dia memang banyak calak, maka tu imam tersebut boleh berhenti, sama ada dia nak Allahu Akbar ruku, ataupun dia tukar baca surah lain. Tak boleh pindah. Bacalah sini tak calak, idza jaga inna a'tainaka, boleh, tak ada masalah. Sama ada dia nak terus rukuk pun boleh, Allahu Akbar, atau dia berhenti, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, boleh tukar surah lain. Yang nak tukar ni siapa dia? Imam, bukan kita yang suruh imam.